Bagaimanakah di dalam Al-Quran diajarkan bagaimana tasbih menjadi wasilah kepada penyelesaian masalah depresi yang dihadapi oleh seseorang. Falawala annahu kana minal musabbihin. Gham ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedih ini ada dua, ya. Ada sedih kepada perkara yang sudah berlaku. Ada sedih kepada perkara yang akan berlaku. Dan kami selamatkan ia daripada gham, yakni daripada dhiq, sempit, daripada sukar, gelisah dalam keadaan sedih. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana implikasi tasbih kepada orang yang berada dalam keadaan kesusahan, stres, sedih, depresi, tak boleh berbuat apa, khususnya di zaman kita sekarang ini yang ramai daripada umat manusia pasca daripada COVID-19 ini, baik masalah keluarga yang dihadapi, masalah pekerjaan, sumber mata pencaharian yang terhenti, dan macam-macam masalah yang dihadapi. Bagaimanakah di dalam Al-Quran diajarkan bagaimana tasbih menjadi wasilah kepada penyelesaian masalah depresi yang dihadapi oleh seseorang. Falawala annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan oleh kerana Nabi Yunus tergolong daripada orang-orang bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Akan kekal berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Yani Nabi Yunus ditelan oleh ikan, masuk dalam perut ikan. Berada dalam perut ikan, tak boleh bergerak, duduk tak boleh, bergerak pun tak boleh, dalam keadaan macam tu. Allahu a'lam macam mana bernafas. Apakah menyebabkan Nabi Yunus boleh terselamat daripada perut ikan? Tasbih. Ketika dia menyeru di dalam perut ikan, wa nada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus menyeru, memanggil kepada Allah di kegelapan-kegelapan, fi dhulumat, kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan dalam perut ikan. Dasar laut itu gelap. Allah berfirman, kita boleh tahu dasar laut sekarang ini gelap, sudah orang banyak masuk dalam. Dulu zaman itu macam mana boleh tahu dasar laut boleh gelap? Allah berfirman, wanada fi dhulumat. Dan ini i'jazul Quran, yakni mukjizat Quran, menggambarkan hal yang manusia belum sampai pun pada waktu itu. Dan Nabi Yunus menyeru kepada Allah di kegelapan-kegelapan, kegelapan malam, kegelapan dasar laut, kegelapan dalam perut ikan. Apakah seruannya? An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahum minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami terima doa Nabi Yunus, tasbihnya tadi, dan kami selamatkan ia daripada gham, yakni daripada dhiq, sempit, daripada sukar, gelisah dalam keadaan sedih. Dan demikian kami akan selamatkan orang-orang beriman. Dengan apa? Ya dengan tasbih tadi. Daripada apa? Daripada gham. Gham ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedih ini ada dua. Ya, ada sedih kepada perkara yang sudah berlaku. Ada sedih kepada perkara yang akan berlaku. Al-gham ini adalah sedih yang luar biasa, sedih yang berperingkat yang tertinggi sekali. Fanajjaynahum minal ghammi. Kami selamatkan dia daripada gham, daripada kesedihan, daripada stres. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Tasbih yang kita baca dengan lisan, kesannya boleh mengangkat kesusahan, depresi, stres. Tapi ianya kena dibaca dengan betul, mengikut tata cara dan adab dalam berzikir.
Kita kalau diberi ubat oleh dokter, dokter bagi tahu ini sebelum makan, yang ini selepas makan, yang ini 3 kali, yang ini sekali. Kalau kita buat tak ikut nasihat, yang disuruh makan ubat sebelum makan, kita makan setelah makan. Sebaliknya pun sama. Yang kita suruh makan 3, kita makan 1. Yang disuruh makan 1, kita makan 3. Apa yang akan berlaku kalau kita tak ikut nasihat dokter? Ya tak akan nampak hasil kesan daripada ubat itu. Zikir itu bukan hanya di lisan. Walaupun pahala dapat, insya Allah. Tapi untuk mendapatkan kesan zikir, perlu mengikut tata cara dan juga adabnya. Khusyuk, tadabbur, tafakkur, fokus, yakin kalau apa yang dibaca itu akan membawa kesan kepada kita. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesan daripada zikir, katanya la haula wala quwata illa billah. Kalimat zikir la haula wala quwata illa billah adalah penawar kepada 99 penyakit. Yang paling rendah alham wal faqr, sedih dan miskin.